Boleh klik tak? Boleh tekan U, huruf U. Itu menandakan daripada utara. Okay, jom kita tengok berapa orang daripada utara. Utara. Okey, utara 2 orang. Okey, utara kita tengok pula sebelah selatan bermula Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor. Saya letak sekali dengan Pahang lah. Itu selatan. S, huruf S untuk selatan. Okey, selatan. Ramai selatan. Okey, itu daripada selatan. Jom kita tengok dekat pantai timur. Pantai timur PT. Terengganu, Kelantan, mana? Pantai timur PT. Okey, Encik Raj, Suryati, Puan Dini. Ada lagi daripada pantai timur? Okey, Puan Siti Fatimah. Okey, seterusnya yang terakhir, Borneo, ada tak? Ada yang daripada Borneo tak malam ni? Mana tahu ada kan? Borneo, Borneo. Sabah Sarawak. Ada daripada Borneo? Okey, tak ada. Okey, tahniah kepada semua yang berjaya meluangkan masa anda untuk bersama-sama dengan tim HD. Sekali lagi kita nak belajar sesuatu. Malam ni kita akan mendengar kupasan dan penerangan mengenai rahsia darah kita sendiri. Okey, malam ni seperti yang semua dah maklum, kita akan dua speaker yang akan bersama-sama dengan kita. Yang pertama Puan Fairuz Asma. Puan Fairuz Asma yang mempunyai master nutrition daripada UPM, dan juga speaker yang kedua Encik Umi Atikah daripada UPM juga. Degree nutrition daripada UPM. Untuk makluman semua, kedua-dua speaker ini juga merupakan kita punya sumber rujukan utama di dalam program HD. Selain Puan Liana Tan, Dr. Adibah, kedua-dua speaker ini juga merupakan rujukan utama tim HD lah. Jadi malam ni kita bawakan kita punya speaker yang banyak pengalaman lah. Bagi kami banyak pengalaman dan juga lama di dalam program HD. Jadi malam ni, sebelum kita meneruskan sesi pertama kita, dengan speaker yang pertama, Puan Fairuz. Jadi boleh tak saya tahu semua dah ready dengan ujian darah masing-masing. Kita kalau boleh kita ada kita punya result blood test kita supaya kita boleh merujuk sambil kita mendengar. Yang tu lebih mudah untuk kita faham. Siapa yang dah ready dengan dia punya result blood test dia ataupun keputusan saringan ujian darah dia, tahniah kepada anda semua. Kita boleh merujuk sambil mendengar, yang tu lebih baik lah. Jadi kalau semua dah ready, kita akan mulakan. Dan sekarang saya ingin menjemput speaker yang pertama kita, Puan Fairuz, untuk memulakan sesi pertama kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahniah kepada semua yang join malam ni. InsyaAllah kita punya masa lama. Sebelum tu nak tanya, jelas tak suara saya? Kalau jelas boleh komen satu dekat ruangan chat. Jelas ke tak? Alhamdulillah. Jelas terima kasih. Sementara saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Perstia dan MC, kita punya pengurusi majlis. Dan ini adalah kali pertama lah kita punya kelas untuk rahsia blood test. Dan saya yakin ramai yang
tak pernah orang kata follow kami ataupun join ceramah Liana Tan. Kami punya Sifu Coach Liana Tan, dan saya yakin tak ramai yang pernah orang kata orang first time baru hadir dalam kelas ni dan baru kenal kami. Okey, boleh komen 2 kalau kata ini adalah anda baru kenal kami dan first time join kelas. Okey. Terima kasih pada Ana respon 2. Aliza Zaini, okey, terima kasih. Okey, ramai orang baru. Okey. Jadi saya perkenalkan diri saya dululah sebelum kita bentangkan untuk kelas malam ni. Saya Puan Fairuz. Okey, Puan Fairuz, saya master lah dalam di UPM, dan di dalam program ni saya dah kata hampir 3 tahun orang kata dalam program Hormone Diet untuk orang kata buat program reverse blood test. Ini adalah satu-satunya program reverse blood test dekat Malaysia ni. So setakat ni tak adalah. Kalau program dekat luar sana yang saya tahu kebiasaannya untuk fokus kepada penurunan berat badan. Jadi kelas kami punya program ni special sikit. Kita sampai tahap kita nak aimnya untuk reverse blood test. Kenapa kita nak ambil blood test? Okay, itu adalah salah satu diagnose awal lah untuk kita tahu lebih terperinci mengenai penyakit seorang. Jadi biasanya saya ni dalam bidang dietitian, kami biasanya check ambil BMI, ukuran tinggi dengan berat. So biasanya kami jumpa patient, kami akan tengok dia punya KPI-nya hanya bergantung kepada BMI semata-mata. Ini adalah skop kerja dietitian. Tetapi bila saya join Hormone Diet, kita tak boleh bergantung kepada BMI semata-mata. Sebab ini adalah satu indikator yang sangat lemah. Sebab kenapa saya bagi tahu macam tu? Sebab ramai di antara kita kurus, nampak slim je, tetapi bila tengok kepada bacaan blood test dan macam-macam penyakit dah, terutama golongan muda. Jadi golongan muda ni jangan rasa benda tu benda yang aku ni muda lagi, so rasa tak perlu buat blood test. Tak. Sebab sepanjang saya berada 3 tahun dalam Hormone Diet di bawah bimbingan Coach Liana, Masya Allah, saya jumpa terlalu banyak kes-kes yang melibatkan golongan muda tetapi dah blood testnya, contoh saya pernah jumpa GFR dah cecah umur 20-an saya bercakap ni umur 20-an, tetapi nilai GFR dah masuk stage 4. Anda bayangkan. So kolesterol dah cecah 6, dah cecah 7, sangat tinggi. Jadi insyaAllah malam ni kita tak nak tahu detail sangat. Anda tak semestinya nak kena tahu terperinci sangat. So supaya apa? Supaya bila kita ada blood test, kita lebih cakna dan ambil tahu apa sebenarnya di sebalik setiap bacaan dalam kita punya helaian kertas ni. Supaya anda buat blood test, anda tak akan simpan bawah laci, anda tak akan simpan bawah katil kerana ia tak memberi sebarang makna, sia-sia sahaja. Jadi buat blood test dan anda mesti ambil tahu setiap nilai bacaan ni. Sebab ada certain case, dia dah buat blood test. Jadi bila doktor tengok keseluruhan blood testnya, awak tak ada masalah apa-apa, kolesterol tinggi, balik rumah, pantang, jaga makan. That's it. Itu sahaja. Jadi bayangkan kami berhadapan dengan peserta-peserta yang dalam satu kekeliruan yang nyata, macam mana nak ubah dia punya blood test ni. Sampai satu tahap, ada kes yang dah kronik,
Tapi dia disebabkan tak tahu baca blood test, dia anggap benda tu tak ada apa-apa. Saya bagi contoh, pernah seorang peserta saya, dia buat blood test dekat hospital awam. Jadi bila pergi hospital awam, dia punya tahap buah pinggang, doktor just explain, okay, encik, buah pinggang awak dah ada kebocoran. Itu saja. So kena jaga pantang, tak boleh makan gula, dah tak boleh makan benda-benda berminyak, berlemak, kena kawal portion nasi. Itu saja. Dan anda tahu, setahun kemudian, bila buat lagi sekali blood test, anda bayangkan macam mana perasaan encik ni bila dapat tahu, minta maaf tuan, dah tak boleh nak buat apa, standby kena pasang tapak. Bayangkan, setahun yang lepas dia jumpa, doktor beritahu ada bocor, buah pinggang ada bocor. Tu saja. Jadi bila balik, doktor suruh minta jaga makan apa semua, tapi dia tak ada buat tindakan apa-apa sebab dia tak tahu berapa dahsyat kronik dia punya bacaan blood test. Ini yang sedih. Jadi insyaAllah malam ni, ini sekadar perkongsian ringkas daripada kami. InsyaAllah kita akan buat kelas, lagi satu kelas yang spesifik untuk menerangkan detail setiap orang kata inilah bacaan-bacaan yang terdapat dalam blood test ni. Yang tu memang kena buat detail. Dalam tempoh 1 jam tak cukup. Jadi insyaAllah malam ni kita hanya terangkan secara kasar sahaja supaya anda nampak. Jadi anda yang tak ada blood test, jangan bersedih. InsyaAllah lepas ni anda boleh berhubung dengan kami atau coach, mana-mana coach yang menjemput anda untuk membuat saringan darah. Sebab kami juga ada servis untuk buat blood test di seluruh cawangan dekat Malaysia ni, dan ada konsultasi sekali full blood test. Kita akan explain satu-satu. Dan insyaAllah saya nak di sini saya nak tekankan juga kepentingan buat blood test. Sebab apa? Sebab saya sendiri, sebab kita rasa muda, kita rasa okey. Saya sendiri tak nampak benda ni untuk orang 20-an, 30-an. Benda ni adalah isu yang besar untuk kita betul-betul serius untuk buat blood test. Tetapi dalam tempoh 3 tahun, saya berada dalam, kita jumpa pelbagai peringkat umur, dan di sini saya nampak bahawa sangat penting untuk kita tahu kita punya blood test. Okey. Jadi boleh MC boleh share slide? Sekejap Kak, saya share kan. Kak Wani nak share? Kat sini hujan. Jelas tak suara? Boleh. Kat sini hujan. Dengar clear. Okey. Baik. Jadi anda yang mana-mana yang masih yang kata risau, takut nak buat blood test, simpan fobia, simpan orang kata ketakutan anda. Nak tak nak kita kena berhadapan dengan realiti, kena ambil tahu kita punya keputusan darah. Kerana keputusan darah takkan menipu. Selain orang kata kita buat physical examination, kita buat MRI, kita buat CT scan, kita buat X-ray. Blood test adalah salah satu kita punya indikator untuk diagnose penyakit seseorang lah. Ni penting tak buat blood test. Kita nak diagnose suatu penyakit dan kita nak mengetahui fungsi dan organ-organ di dalam sistem badan kita. Sebab bila buat blood test, kita akan buat cek sel darah merah, sel darah putih, kita punya fungsi pankreas, kita boleh nilai dia melalui kita punya blood sugar. Kita boleh tengok kita punya lipid profile, fungsi buah pinggang, fungsi hati, termasuklah
urine. Okey. Dan apa lagi untuk ujian darah ni, kita nak tengok keberkesanan ubat dan dalam program kami, biasanya kami akan buat pre dan post blood test supaya kita nak tengok apa lagi perubahan atau mana lagi yang tak okey, mana lagi benda aspek yang tinggi untuk kita nak tekankan elemen-elemen pemakanan mana yang kata lebih sesuai untuk dia. Okey, jadi ini semua kita nak ambil perbincangan ni semua sangat penting untuk kita nak tengok melalui kata beberapa hal lain ni ujian darah. Okey, next. Next. Okey. So bila dapat ujian darah, pastikan nama yang betul. Okay, so ini adalah contoh bacaan blood test. So kita akan buat full blood test untuk tahu sel darah merah, sel darah putih. So nilai-nilai ni semua anda jangan takut. Tak perlu kata panik, tak perlu hafal. Just bila anda dapat sekeping blood test ni, apa yang anda perlu buat, pastikan nama anda betul. Dan anda belik semua helaian, tengok sekali imbas, anda tengok mana yang ada tanda bintang, mana ada yang tanda bol tu, anda tengok sekali imbas. Ada banyak term-term yang anda tak faham, tapi jangan risau, yang ni insyaAllah kita akan buat untuk next class. Dan julat-julat ni semua anda tak perlu hafal, just refer dalam, sebab setiap hospital dia ada bacaan-bacaan ni lah. Ada julat-julat tertentu. Dia ada, kalau ada beza pun beza sikit. Okay, next. Next. Okay. Yang ni saya nak, okay, sebelum tu Wani, sebelum tu saya nak tunjuk sikit. Saya nak tunjuk, kalau tengok kepada blood test ni, okay, ni saya nak beritahu. Umur 26 tahun saya ambil kes yang masih muda, umur 26 tahun. Slide yang tadi. Yang next. Bukan, okay, slide yang ni. Saya nak tunjuk. Ini kes 26 tahun umur 26 tahun, masih muda. Seorang tak ada masalah berat badan, skinny je, slim sahaja. Yang seorang lagi ada masalah berat badan. Okey, anda tengok ni, bacaan lipid profile dia memang dah mencanak tinggi di usia 26 tahun walaupun tiada masalah berat badan. Dan yang sebelah ni 26 tahun, masalah obes. Dia punya lipid LDL mungkin kata slightly sikit lah tinggi. Tetapi anda tengok uric acid dah sangat tinggi, 0.5 bacaan. Nampak tak kat sini? Orang kata penyakit ni dah tak mengenal usia, dah tak mengenal kita punya berat badan. So berat badan ni adalah satu indikator yang sangat lemah untuk kita nak tahu kita punya status. Jangan kita perasan ada orang kata kita ni slim je tak ada masalah kesihatan. Tak. Okay, next. Next one ni. Okay. Untuk helaian pertama, biasanya siapa yang buat blood test, boleh saya tahu tak dalam 100 orang peserta yang join malam ni, siapa yang dah ada blood ni, dia punya blood test, boleh komen satu tak? Siapa yang dah ada? Boleh komen satu? Siapa yang tak ada komen dua? Okey, siapa yang tak ada komen dua? Dah ramai yang buat. Okay, good. Ada yang tak buat lagi. Okay. Kepada anda yang belum buat, okay, saya minta paling kurang setahun sekali. Setahun sekali, please check.
your punya blood test. Minta buat. Siapa yang tak buat lagi, minta check. At least setahun sekali tapi kalau yang terbaik, setahun 2 kali anda buat. Okay, so untuk helaian pertama anda akan bila buat blood test, akan keluar sel darah merah. So dia adalah kita punya ni red blood cell, nak check kita punya hemoglobin, kita punya size red blood cell, kita punya warna red blood cell. Okay, terima kasih. Ada yang dah buat. Okay. Jadi sel darah merah ni dihasilkan oleh dalam tulang sumsum. Okay. Dan jangka hayat sel darah merah ni ialah 120 hari. So apa fungsi sel darah merah? Untuk mengangkut oksigen dan nutrien ke seluruh kita punya sistem badan. Dan kalau refer kepada tengok ada komponen-komponen kecil kat dalam tu, itu adalah sebenarnya hemoglobin yang membawa oksigen, yang mengikat oksigen untuk dihantar ke seluruh kita punya sistem badan. Dan hemoglobin ini juga yang akan menentukan warna kita punya sel darah merah. Jadi bila ambil blood test dekat vena, dia bukan tik dekat jari, dekat vena, ambil blood test dekat vena, pihak makmal akan pusingkan ini. So akan terasinglah sel darah merah dengan plasma, sel darah putih, platelet. Okay, dan red blood cell ni, okay, next one ni. Okay, hemoglobin, okay, next. Hemoglobin, dia akan menentukan kita punya color dalam kita punya sel darah merah. Sebab bila guna mikroskop, kita akan nampak bermacam, ada yang color pucat, sel darah merah yang color pucat. Maksudnya hemoglobin you low. Ada yang red blood cell, size dia bentuk sabit, tak cantik. Size dia kecil, ada yang terlampau besar. Kita tak nak. Sebab sel darah merah dia perlu ada satu bentuk yang tak terlampau kecil dan tak terlampau besar supaya dia boleh melalui capillary kita punya semua saluran darah. Jadi jangan ingat, okey aku punya sel darah merah besar, so baguslah. Tak. Dia mesti pada saiz yang normal, tidak terlampau kecil dan tidak terlampau besar. So bila sel darah merah ni dia saiz dia kecil ataupun besar, ini bermakna you punya sel darah merah ada kekurangan iron, ada kekurangan zat vitamin mineral tertentu, dan kekurangan protein. Sebab apa? Hemoglobin adalah sejenis protein. Kenapa? Okay, ada yang minta unmute Okay. Dan sel darah merah ni sering dikaitkan dengan tak cukup zat besi. Betul tak? Maksudnya bila sel darah merah kurang, you ada anemia. Maksudnya biasanya doktor akan prescribe kena ambil iron, terutamanya ibu-ibu mengandung. Sebenarnya tak juga. Tak semestinya you punya sel darah merah rendah, you punya HB rendah, tak semestinya you hanya kekurangan iron. Dia ada komponen-komponen lain. Yang ni yang kita akan bahaskan nanti, akan explain dalam kelas seterusnya lah. Okay, next. Okay, untuk sel darah putih. Okay, sel darah putih ni, dia adalah kita punya sistem imun lah. Jadi sel darah putih ni, dia ada pelbagai bentuk, macam-macam jenis. Dan sel darah putih ni, dia adalah askar pertahanan dalam kita punya sistem badan. Kita punya askar. Tengok dia
semua ada jenis-jenis lain. Neutrophil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit, dan setiap sel darah putih ni dia ada tugas-tugas tertentu yang berbeza. Ia ibarat askar di dalam kita punya sistem badan. Okey, contoh dalam kita punya blood test, you akan ada list di bawah kata sel darah putih ni ada jenis-jenis sel darah putih. So ada setengah sel darah putih yang tinggi. Biasanya ada neutrophil tinggi, ada yang eosinofil tinggi, ada yang limfosit rendah, dan dia semua bacaan-bacaan ini dia memberi satu di sebaliknya kita ada masalah tertentu. Okey, sebagai contoh neutrophil. Neutrophil ni sel darah putih yang paling banyak terdapat dalam badan kita. Dia adalah pertahanan awal. Sel darah putih yang protect orang kata paling depan. Dan dia adalah paling banyak. Tugas dia apa? Untuk nak melawan bakteria dan virus. Jadi kalau untuk orang yang ada masalah alergi, biasanya eosinofil yang tinggi. Kalau untuk orang yang ada masalah asma, basofil yang tinggi. Dan limfosit ni dia special sikit sebab dia ada beberapa jenis dan dia ada tugasan khas. Dia tak sama macam barisan askar pertahanan awal. Dia tugas dia spesifik untuk nak melawan virus tertentu. Dan dia yang akan menghasilkan antibody dalam badan kita. Dan monocyte untuk nak clean up kita punya sel-sel mati. Okey. Dan ini semua kita akan belajar nanti. Okey. Next. Okey. Kalau kena COVID, bacaan white cell mana yang tinggi? Limfosit. Itu limfosit. Okey. Platelet. Platelet ni adalah sejenis sel darah untuk pembekuan darah. So, bila buat blood test, dia ada nilai 150 hingga 400. Kalau terlampau rendah, risiko bleeding. Kalau terlampau tinggi bermakna you punya darah sangat pekat. Bahaya. Yang ni pun bahaya. Jadi platelet ni dia punya fungsinya untuk pembekuan darah dan dia boleh berubah bentuk. Tengok dia punya bentuk dia dah macam ada tanduk apa semua, dia boleh berubah bentuk. Sebab apa? Sebab nak menutup luka-luka kita punya kulit. Okey, ni untuk platelet. Okey, next. Okey. Dan saya nak beritahu ada satu nilai selain kita check kita punya sel darah merah, sel darah putih, platelet, kita ada satu nilai ESR. Yang ni pun berkaitan dengan sel darah. Sebab ia adalah kadar mendapan sel darah merah. So maksudnya bila dapat satu tube tu, kita punya sel akan dipusing-pusing dalam tempoh sejam dan akan tengok nilai dalam tempoh sejam tu berapa mendapan sel darah merah yang berlaku. Jadi kalau tinggi bermakna salah satunya ini ESR ni sebenarnya ia adalah parameter yang secara umum lah nak check. Dia tak spesifik tetapi secara umum yang boleh menunjukkan you punya body tahap inflammation. Sebab dia punya kalau untuk lelaki mesti kurang daripada 15 ke 16 bacaan. Kalau untuk wanita mesti kurang daripada 20. Ini kadar dia. Jadi kalau tinggi, dia boleh menjadi petunjuk signal yang sangat kuat yang menunjukkan badan you ada keradangan yang kronik. Please check. Sebab apa? Sebab nilai ESR ni ramai yang terlepas pandang. Sebab bila saya dapat peserta yang dah buat blood test dengan hospital klinik-klinik yang lain,
bila saya tanya bacaan ESR, dia sendiri tak perasan ada nilai ESR tu dalam dia punya blood test. Dan dia kata doktor tak pernah explain. Doktor just highlight untuk kolesterol, untuk kidney, itu saja. Tetapi ESR ni sangat penting saya nak beritahu sebab ia boleh menunjukkan you punya badan radang. Dan ia orang kata berkait dengan you punya tahap stres. So kalau tengok dekat blood test, you pergi belek semua, you punya organ semua cantik, tetapi lihat ESR tinggi, kebarangkalian yang tu you stres. Tak ada kaitan dengan you punya radang, sistem tubuh yang radang lah. Itu stres. Sebab stres juga boleh menyebabkan nilai ESR ni menjadi tinggi. Dan untuk pesakit jantung, saya pernah tengok, bayangkan untuk pesakit jantung ni, dia punya ESR dia dah mencecah angka 40, 50, 60. Sangat tinggi. Dah mencecah angka 40, 50, 60. Ini untuk pesakit jantung. Jadi jika anda nak tahu test untuk jantung, better buat sekali untuk CRP ataupun high sensitivity C-reactive protein. Sebab ini adalah salah satu bacaan juga untuk untuk nak cek kita punya masalah jantung. Kalau ESR tinggi, CRP pun tinggi, kebarangkalian kena hati-hati, you punya jantung dah mungkin dia punya saluran dah ada yang dah block. Yes, ramai tak perasan. Sebab tu saya highlight dekat sini sebab ramai yang tak perasan dan terlepas pandang untuk nilai ESR. So lepas ni siapa yang dah ada nilai ESR, minta rujuk balik you punya blood test, check balik you punya nilai. Nilai dia kalau boleh walaupun bacaan 0 hingga 20 normal, tetapi kita nak bacaan 10 ke bawah lagi terbaik. Yang tu yang paling cantik. Okay, next. Next. Lagi. Nampak tak? Jadi ESR C-reactive protein ni kenapa tinggi? Boleh jadi jangkitan kuman, kanser pun boleh. Jadi dia banyak faktor. Okey, saya nak sentuh berkenaan dengan diabetes, raja segala penyakit. Siapa tahu statistik sekarang ni berapa nisbah? Okey, siapa yang tahu? Siapa tahu? Sekarang ni kita punya ratio untuk penyakit kencing manis, siapa tahu? Ada tahu tak? Tak tahu mesti saya nak tunjuk. Okay, next. Okay. Next ya. Untuk bacaan, okay. Yang ni tak apa. Yang ni nanti dulu. Yang ni. Statistik. Yang ni statistik terbaru 2020. Okay. Next. Yang tadi nak tunjuk bahawa kencing manis ni dia sangat berkait dengan kita punya masalah kegagalan buah pinggang. Sebab rata-ratanya orang yang mengalami masalah kegagalan buah pinggang, CKD, chronic kidney disease, dia ada history masalah diabetes. Sebab itulah yang kita, gula ni ibu segala penyakit lah, saya nak cerita. Gula dalam darah sebab dia boleh merosakkan sel, dia boleh merosakkan potong saraf, banyak memang sangat dahsyat dia punya ni. Okay, next. Okay, untuk next untuk helaian blood test, you akan dapat biasanya gula darah berpuasa, fasting, ni dah terlepas ni. Sebelum itu lagi, kita nak tengok statistik. So untuk gula darah, kita akan check fasting blood glucose, gula darah berpuasa di mana anda dikehendaki berpuasa 8 hingga 10 jam. So ambil gula darah, check. So untuk fasting blood glucose, dia punya nilai bacaan 4.1 hingga 6.1. Itu adalah bacaan yang normal.
bacaan yang normal. Tetapi maksudnya bila anda cek, ambil gula darah puasa, kalau 5.5 anda akan anggap anda tak ada kencing manis. Betul tak? Tetapi saya nak cerita, kami punya pengalaman bila handle sakit peserta, ada yang gula darah berpuasa 4.7, 4.8, 4.9. Maksudnya bila tengok tu memang tak ada, confirm tak ada kencing manis lah. Tetapi malangnya bila melihat kepada HbA1c dah mencecah nilai 6 lebih. Maksudnya memang dah kencing manis lah. Dah kencing manis. Jadi sekarang ni kalau nak buat blood test, please include sekali HbA1c. Sebab yang ni HbA1c nilai yang lebih tepat. Kita tak nak tengok fasting blood glucose. Sebab apa? Sebab fasting ni bila anda berpuasa, sebab anda tahu anda nak buat blood test 2-3 hari lagi, so anda akan mula berpantang, mula jaga makan, mula berpuasa berturut-turut 2-3 hari tu sebelum buat blood test, dan ia boleh jadi rendah. Tetapi untuk nilai HbA1c di mana anda punya hemoglobin dah melekat dengan gula, so dia punya purata 2 hingga 3 bulan yang lepas, yang ni memang tak boleh tipu. Yang ni yang tak boleh tipu. Jadi kita nak tengok nilai bacaan HbA1c. Please include sekali dalam blood test. Okey, untuk puratanya anda tengok ni statistik yang 20-20. 1:5. Maksudnya dalam 5 orang 1 kencing manis. Ni untuk tahun 2020. Tetapi saya nak beritahu ni berdasarkan pengalaman doktor yang ada klinik swasta. Dia buat blood test. You bayangkan, dia beritahu statistik untuk diabetes sekarang ni bukan 1:5 sebenarnya. 1:1 ataupun 1:2. Maksudnya dalam 2 orang, 1 confirm diabetes. Sekarang ni kita tak tahu kita ada kencing manis. Ramai yang tak tahu sebab tak pernah buat blood test. Itu yang jadi masalahnya. Golongan 20-an, golongan 30-an dah ramai yang ada kencing manis. Ini saya nak beritahu realiti yang berlaku masyarakat kita sekarang ni. Okay, next. Okay, next. Okay, HbA1c. HbA1c ni, sekarang ni saya nak beritahu anda yang dah terkena kencing manis, jangan orang kata bersedih lah. Walaupun doktor mengatakan awak dah kencing manis, awak kena makan ubat seumur hidup. Tetapi saya nak beritahu berita baiknya, alhamdulillah, sebenarnya diabetes ni boleh reverse. Boleh diundur balik sehingga anda bebas daripada diabetes. Ini hakikat sebenar. Sebab saya nak sebarkan mindset ni kepada anda semua supaya anda clear, anda tahu bahawa diabetes ni boleh reverse. Bukan anda perlu bergantung makan cucuk insulin seumur hidup, tak. Melainkan anda ada diabetes type 1. Okey. Anda tengok kat sini, saya nak share sikit. Untuk HbA1c, setiap penurunan 1%. 1% yang anda tengok, kecil je nilai dia, 1%. Tetapi ia memberi makna yang cukup besar. 1% maksudnya, contoh anda, HbA1c anda 6.3. Jadi bila berlaku penurunan ke 5.3, anda dah mengurangkan risiko kematian 21%. Anda dah mengurangkan risiko terkena heart attack, orang kata ni 14%.
anda dah boleh mengurangkan risiko microvascular complication kepada 37%. Apa dia microvascular complication? Ini adalah yang berkenaan dengan mata, retinopati. Kan biasanya kalau orang kecil manis bola terlampau tinggi, dia boleh sel darah ni dah boleh rosak. Dia akan attack dulu di salur darah yang halus, yang kecil, di mata, di buah pinggang, you punya salur darah dekat kaki. Dia akan attack dulu kat situ. So retinopati kat mata, nefropati, you punya buah pinggang dah tak berfungsi dengan okey, dia dah efek dah salur darah halus. So kaki anda dah mula tak rasa apa-apa dah. Dah jadi mayat. Dah dendam hitam tu kan. Maksudnya sel darah halus anda memang dah mati disebabkan oleh kandungan gula yang sangat tinggi, dan saraf anda juga mulai mati. Sebab apa? Saraf ni dia dikelilingi oleh salur darah. Bayangkan bila salur darah tak ada, dah mati, dah rosak, salur ni dah rosak, saraf sekali dia akan rosak. Jadi kat sini lah akan berlaku bibit-bibit. Anda punya kaki dah tak ada rasa apa-apa dan mula dah kena potong. Anda punya sistem penyakitan buah pinggang mula tergendali. Anda punya mata dah mula rabun. Ini semua disebabkan gula yang tinggi. Dan saya beritahu berita baiknya 1% ni insyaAllah penurunan 1%. Okey. Itu kena buat full blood test. Nak tak nak kena buat full blood test. Sebab kebas ni kadang kita punya salur darah kan, kita infect kan, dia tak jalan elok, kita boleh kebas. Tak penting juga. Okey, jadi untuk penurunan HbA1c ni, saya nak buat, insyaAllah kami nak buat cabaran untuk anda semua yang hadir malam ini. Penurunan setiap 1% HbA1c, kita akan bagi terus hadiah. InsyaAllah kita buat selama 2 bulan. Jadi siapa yang nak join kita punya cabaran ni, HbA1c turun 1%, kita akan bagi hadiah terus. InsyaAllah 2 bulan you repeat lagi sekali blood test. Rasa macam kena repeat sekali tu. Apa dia? Repeat sekali nanti. Yes, kita repeat. Okay, so untuk next class, pastikan anda ada blood test. Kami nak tahu anda punya HbA1c masing-masing dan kita akan repeat lagi sekali 2 bulan. So kita ada bukti. Kita akan buat cabaran ni dan kita akan bagi special lah untuk anda, untuk orang kata appreciate anda punya usaha. InsyaAllah itu sahaja untuk ni. Saya pass kepada MC ataupun terus Umi Atikah lah untuk proceed ni, untuk next. Okey, terima kasih kepada Puan Fairuz. Sekarang kita teruskan dengan perkongsian daripada Cik Umi Atikah. Dipersilakan. Okay, yes. Okay, terima kasih pada Puan Fairuz, kepada Coach Wani juga. Jadi harap semuanya boleh dengar lah saya punya suara kan. Jadi walaupun dah 9.50 tapi saya tengok dekat sini masih tak berganjat lah 100 orang. Masih sudi mendengar lah kita punya perkongsian malam ini. Jadi saya teruskan dengan lipid sebab semua tengah orang cakap nak ilmu semua, jadi saya teruskan dengan lipid. Jadi lipid ini kita semua dah tahulah bab lipid ni orang cakap. Bab lipid ni kan yang cakap selalunya kolesterol lah yang kita tahulah kan, sebab nama saintifik yang kita panggil adalah lipid lah. Jadi sebenarnya lipid ini dia ada 3 lah yang kita tahu secara ringkasnya. Dia ada HDL, dia ada LDL, dia ada triglyceride kan. Untuk HDL kebanyakan kita semua kita akan panggil dia adalah kolesterol baik, yang kita tahulah. LDL pun senang nak cerita cakap kolesterol jahat lah.
dan triglyceride lah, dia tak ada nama lain, dia panggil triglyceride je kita panggil. Cuma dia panggil macam cakap darah, lemak dalam darah. Itu maksudnya yang paling ringkas lah diberitahu. Okey, kalau untuk HDL ini kita nak pastikan dia punya level ini selalunya 1 point ke atas atau 1.2 ke atas, boleh check nanti dia punya range. Jadi kita tak nak tekankan dekat dia punya range sebab setiap kita punya result blood test tu, kita tak perlu nak hafal dia punya range sebab dia dah letak dekat sebelah tu terus. Jadi tak perlu nak hafal, tak perlu nak bawa ke mana-mana dia punya orang cakap range, hanya tengok je dekat blood test, baca dekat sebelah tu je, dah memang ada dekat situ. Dan setiap blood test memang dia bagi setiap range yang berbeza lah sebenarnya. So kena tengok unit dengan betul lah bila nak compare tu. Okay, jadi HDL. HDL ni apa sebenarnya kan HDL? HDL ni kenapa kita panggil dia adalah lemak yang baik lah sebenarnya kan? Kolesterol yang baik, kenapa? Sebabnya HDL ini dia mengangkut lebihan kita punya sel lemak ini, kita punya lemak ini kepada kita punya hati untuk hati kita menggunakan balik kita punya orang cakap lemak yang baik ini. Ini fungsi HDL. Sebab itulah kita panggil dia baik sebenarnya. Jadi apa yang kita panggil LDL ini adalah jahat. Sebenarnya LDL pun bukanlah orang panggil salah satu cakap lemak yang jahat juga sebenarnya kan, sebab dia memberi fungsi juga kepada badan kita kalau dia berada pada tahap yang optimum. Jadi kalaulah LDL ini tinggi, ini yang menyebabkan sel kita ini menjadi teruk. Bila sel dah teruk, confirm lah kita punya salur darah pun akan jadi teruk sekali. Sebab badan kita kan dibina oleh sel, tisu dan organ semua tu. Jadi bila LDL ini, dia punya fungsi kita panggil dia jahat sebab dia akan mengambil balik apa-apa makanan yang kita makan, sebab yang kita tahulah secara amnya 25% makanan apa yang kita makan, 25% dia akan memberikan kolesterol pada badan dan 75% adalah kolesterol dihasilkan oleh kita punya hati juga. Jadi kalaulah 25% daripada makanan kita ini berlebihan, tak ikut standard, makanlah orang cakap benda-benda yang rosak lah kan, orang cakap tak perlu sebenarnya macam gula tinggi ke, air bikarbonat ke apa ke, yang deep fried ke apa. So benda-benda ini kalau dah sangat berlebihan, memang dia akan menyebabkan kita punya kolesterol akan tinggi, dan yang menjadi jahatnya bila LDL ini yang mengangkut kolesterol yang berlebihan ini kepada sel kita semula. Jadi bila sel kita ni makan lagi LDL yang semakin tinggi ini, jadi lama-lama dia akan menjejaskan fungsi badan kita. Okay. Jadi inilah kadang-kadang yang kita panggil, kenapalah kita punya sel salur darah kita ni, dia ada plak kan. Plak tu macam timbunan kan, timbunan. Kenapa boleh terjadi timbunan tersebut kan? Timbunan ni terjadi sebab kita banyak sangat bawa makanan-makanan yang teruk dan sel, dan kita punya stress level lagi yang merosakkan kita punya orang cakap sistem badan. Jadi menyebabkan timbunan pada kita punya salur darah, dan inilah akan menyempitkan lagi kita punya salur darah. Okey, jadi dekat sini apa yang kita beritahu selalunya lah kalau anda lah macam semua, kalau kita pergi dekat klinik ke jumpa doktor kan, selalunya doktor akan tengok kita punya lipid lah kan. Kita punya lipid, dan selalunya kalau lipid ni selalunya yang kita faham adalah berkaitan dengan sakit orang cakap darah tinggi kan, darah tinggi, lepas tu kena makan ubat kolesterol kan. Itulah selalu yang kita selalu pergi dekat doktor, dan serangan stroke selalunya kan. Jadi kenapa kita kena risau bab blood vessel kita, sebab kita tahu bila kita punya salur darah ini tersumbat, dia bukan sahaja menyebabkan kepada tekanan darah tinggi, tapi anda boleh lihat di sini dia juga akan menyebabkan kepada penyakit comorbidity, namanya penyakit-penyakit yang berkait dengan saluran darah yang tersumbat ini, iaitu contohnya diabetes, kecil manis tadilah yang dah Puan Fairuz ceritakan tadi, dan obesity dia lah penyumbang kepada salur darah ini tersumbat juga, dan juga boleh menyebabkan coronary, salur jantung kita ini tersumbat. Jadi inilah yang akan bila salur darah ini tersumbat, inilah yang akan penyakit-penyakit lain juga yang akan ada dalam badan kita. Jadi kita tak naklah, sebab itulah
bila salur darah tersumbat, dia akan panggil salah satu lagi dyslipidemia lah, dia panggil, di mana dia punya kolesterol ni agak tinggi. Dan kolesterol agak tinggi ni dia bukan penyakit, dia adalah simptom kepada penyakit-penyakit ini untuk dia terjadi sebenarnya. Okey. Okay, jadi kalau kat bawah ni anda boleh lihat lah, statin ni selalunya kalau mereka yang dah ambil ubat kolesterol, dia tahulah statin ni apa kan. Ubat-ubat yang nama statin belakang tu adalah ubat kolesterol lah sebenarnya. So Firex ni adalah sumber fiber lah juga. Niacin ni adalah B3. B3 ni banyak dalam makanan-makanan kita. So resin ni sebenarnya, sebab ini saya ambil daripada yang US ke punya, resin ni sebenarnya tak adalah major juga. Tak ada macam utama juga menjurus kepada black vessel punya tersumbat ini. Okay, jadi ini tak apa. Jadi seterusnya kita akan tengok di sini di mana kalau yang kita nak juga tengok selain daripada HDL, LDL yang anda pernah dengar, dan kita juga kena ambil peduli but triglyceride dan juga kita punya total kolesterol. Sebab bila kita tengok result darah, kita tak tengok pada satu sahaja indikator. Contohnya lah kan, kalau anda dapat result darah anda hanya tengok bab HDL dah. Maksudnya kalau HDL anda tinggi, dah okey lah, tak ada apalah, tak perlu risau. Okey, contohnya lepas tu anda tengok LDL macam rendah, macam tinggi sangat. Lepas tu tengok triglyceride biasa je. Jadi anda hanya concern bab LDL je. Tapi untuk result darah, sebenarnya kena tengok menyeluruh. Contohnya lah dekat sini kan, triglyceride ni kena ambil peduli juga sebab triglyceride ini adalah penyumbang jugalah kepada kita punya, orang cakap, tersumbatnya kita punya masalah kita salur darah ini, sebab triglyceride ini juga yang orang cakap penyumbang utama dalam makanan yang kita makan. Sebab anda boleh tengok dekat sini dia cakap triglyceride store and transport fat in the blood kan, dia punya function. Dan bila kita terlebih kalori, dia bagi tahu dekat sini excess calories especially sugar and alcohol, maksudnya sumber gula akan disimpan sebagai triglyceride itu, ataupun dia berdukal menjadi lemak dalam badan kita juga. Ini yang kita kena concern juga, kena pedulilah. Okey, yang ke bawah pula kita punya total kolesterol. Ini kita nak ambil secara keseluruhan lah, average. Jadi kita akan tengoklah pada total kolesterol dengan HDL number, di mana sebab HDL ni adalah kita punya kolesterol baik kan. Jadi kita kena total lah untuk keseluruhan kolesterol yang ada, HDL, LDL semua. Barulah kita akan dapat ratio yang mana ratio ini menunjukkan juga kita punya paras lipid kita ni adalah okey ke tak juga sebenarnya. Okey, jadi ini sebab kita tak naklah macam bila terima result darah semua akan rasa takut, ataupun ada yang tak nak buat blood test sebab dia rasa takut juga kan. Okey, jadi sebenarnya blood test ni bukan untuk menakutkan tetapi untuk kita mengambil langkah lebih awal ke depan. Kita tak nak badan kita ini terlampau rosak lagi. Sebab kalau terlampau rosak yang kita tahu, kita punya kos nak rawat agak tinggi, dan untuk reverse tu kemungkinan nak berada dalam tahap yang dulu tu tak mungkin. Mungkin contohnya dulu kita 100%, tapi bila kita dah teruk sangat, mungkin 80% je kita boleh capai. Tak adalah totally healing lah, totally sembuh kita bagi tahu. Jadi ini saya share juga di mana kalau kita mengambil langkah awal, ni cakap a relatively small decrease in LDL, dia bagi tahu dekat sini dari segi kajian inilah mengatakan di mana kalaulah kita dapat mengurangkan sedikit LDL dalam 1 milimol ini, jadi kita dapat mengurangkan risiko untuk mendapat serangan jantung 20 hingga 25% juga. Jadi samalah tadi saya nak bagi tahu dekat Coach Fairuz itulah samalah, maksudnya kita akan buat cabaran juga. Orang yang mungkin ada masalah diabetes kan, kita buat cabaran HbA1c dapat reducekan 1% tadi kan. Ini kita buat cabaran juga, siapa dapat kurangkan 1 milimol ke, kita tengok pada result darah dia, bila dia dapat kurangkan lipid dia punya orang cakap result tu, dapat kurangkan kepada optimal level, insya-Allah kita akan bagilah sesuatu untuk reward diri dia juga. Okey, sebab ini maksudnya untuk sebagai orang cakap semangatlah bila kita tahu nilai 1 milimol ni sangatlah berguna, sangatlah membantu untuk kita mengurangkan risiko mendapatkan serangan jantung 20 hingga 25%.
Baik, tadi yang kita bagi tahu tadi berkenaan dengan semualah yang Puan Faris dah ceritakan tadi semua. Jadi ini adalah bukan dekat cakap yang berkenaan dengan kolesterol juga. Ini bukan sahaja makanan yang menyumbang kepada kolesterol yang tinggi, tetapi kita boleh tengok dekat sini, ini juga orang cakap the most culprit juga lah kan, sebab ini kita panggil chronic stress. Sebab bila stres ini ada sesuatu yang individu tersebut tahu keadaan diri dia, susah kita semua nak mengawalnya. Chronic stress ini juga boleh menyebabkan kita punya tahap kolesterol agak tinggi. Macam yang Puan Faiz dah bagi tahu tadi, chronic stress juga berkait dengan ESR level juga. Jadi bila ada radang atau luka sana sini, jadi kolesterol ini dia terpaksa bekerja untuk menampung luka-luka tersebut juga. Jadi bila terlalu banyak sangat chronic stress, jadi kolesterol yang akan kita nak, yang akan digunakan juga banyak untuk menampung segala luka-luka. Jadi bayangkan kalau masa anda chronic stress tapi anda masih makan makanan yang rosak. Cuba bayangkan nilai kolesterol tu yang LDL lah, makin lama akan jadi makin tinggi dan anda tidak buat apa-apa cakap perbaikian dekat situ, makin lama kita punya sistem makin lama akan makin down kan, akan makin menurun. Sebab bila chronic stress, so insulin pun akanlah bercilaru, boleh menyebabkan diabetes juga dan high GI pun, nutrien tak cukup. Hormon ini pun akan boleh menyebabkan kepada kencing manis. Kekurangan tidur lagilah, kita punya hormon semua akan bercilaru juga. Dan bila insulin dah tak betul juga, saya akan memberi kesan kepada liver kan. Liver kita pun akan memberi kesan kepada kolesterol level juga. Okay, jadi inilah dia punya orang cakap rangkaian yang berkait semua ini, sebab kadang-kadang kita tak boleh tengok pada sudut satu atau dua lah. Mungkin kita tengok pada makanan, mungkin kita tengok pada fizikal, tapi bila berkait dengan blood test ini, nak reverse dia kena tengok pada keseluruhan. Kita punya stress level, emosi, kan? Kita punya orang cakap cara kita tengok sesuatu positivity lah, maksudnya bila kita tengok untuk kita reverse tu adakah tinggi ke tak, biar kita ada semangat untuk lakukan untuk reverse balik blood test. Jadi inilah mainkan peranan bila chronic stress ni. Kenalah kita tahu macam mana nak hadapinya, tapi bila kita ada makanan yang betul, badan kita akan jadi kuat dan dia akan mempengaruhi kita punya cara kita handle stres kita juga sebenarnya. Okay, seterusnya liver function test. Sekejap saya nak tengok pukul berapa. Okay, pukul 10. Saya 10 suku saya stop nanti. Liver function test ini berkaitan dengan fungsi hati. Jadi fungsi hati ini tak banyak sangat yang saya nak bagi tahu. Cuma saya nak tekankan bab detox saja. Detox ini, yang ini sebab banyak yang PM saya berkait dengan boleh tak saya nak buat eye detox? Boleh ada saya tak nak buat eye detox macam mana? Okey, jadi saya pantang sikit bila dengar eye detox ini sebab saya pun tak faham apa itu eye detox. Okey, sebab yang saya tahu detoxification dia pun fungsi adalah fungsi hati punya. Jadi bila kita nak tengok sebenarnya air itu bukan dia bagi detoxkan pada badan. Air yang maksudnya jus apa, makanan yang bagus yang kita buat ke apa kan, dia hanya memberi nutrisi pada sel, pada organ kita sehingga kan kita punya fungsi hati ini mantap. Bila fungsi hati ini mantap, senanglah dia nak buat detoxification, iaitu proses untuk menyingkirkan segala kita punya waste product ataupun benda-benda yang tak nak diperlukan oleh badan lah juga. Dan fungsi hati ni organ yang paling besar juga dalam kita punya badan dan dia juga menghasilkan hormon yang baik. Jadi fungsi hati ini sangatlah besar. Bila fungsi hati ini rosak, inilah juga menjejaskan sistem badan kita. Jadi bila hati kita ini gagal memproses toksin dari badan, apa yang terjadi? Jadi boleh tengoklah dekat sini, ini adalah healthy liver lah, liver hati kita yang sihat. Ini fibrosis lah, hati kita dah rosak, ini cirrhosis yang ada parut semua dan ini paling teruk juga. Boleh tengoklah dia punya beza. Kalau tak nampak sih selalunya macam yang dululah korban-korban kan, bagi lembu ke apa, kita boleh tengok juga hati macam mana yang okey, yang tak okey juga. Okey,
Ini juga maksudnya kalau mereka yang ada masalah hati, selalunya kita akan tengok, tapi untuk nampak perut macam ini mungkin ambil masa jugalah. Tapi selalunya kalau mereka ada masalah, kita akan nampak lah juga dia punya simptom macam mana. Jadi ini contoh-contoh lah kita boleh tengok juga. Jaundice juga salah satunya lah jaundice. Jaundice ini adalah pecahan daripada red blood cell kita yang rosak. Jadi dia akan menghasilkan bilirubin namanya, bilirubin, dan selalunya dia akan tengok kalau lah orang ada yang mata kuning. Jadi sebab itulah kadang-kadang kalau kita tak buat blood test pun, kalau kita bersembang ataupun bercakap dengan seseorang yang tahu baca kita punya fizikal ni, so dia boleh tengok dah daripada mata semua, kuku semua dah tahu dia ni ada problem. Cuma blood test ini nak confirm dia tahap mana juga kita punya keadaan. Okay. Jadi fungsi hati selalunya kita akan tengok pada enzim lah, enzim. Ini semua enzim hati lah yang kita ada dalam kita punya blood test. Selalunya fungsi hati ini pun memainkan peranan sebab fungsi hati inilah yang membantu untuk hati itu bekerja dengan baik. Selalunya kita akan tengok AST, ALT juga dengan ratio lagi. Jadi pastikan semua enzim ratio ini ada dalam keadaan yang range yang diperlukan lah, yang optimum. Kalau ada masalah sikit, so kita kena buat further detail test. Sebab kadang-kadang saya akan suruh lah juga, maksudnya boleh buat hepatitis punya orang cakap blood test juga untuk tahu lebih lanjut. Okay, kenapa kita punya liver enzim? Jadi kalau mereka yang ada enzim yang saya sebut tadi, ALT semua, AST semua itu tinggi, jadi selalunya kita akan mungkin kemungkinan hati itu berlemak. Jadi NAFLD adalah non-alkoholik, maksudnya keadaan fungsi hati yang rosak yang bukan disebabkan oleh alkohol ataupun pengambilan gula yang berlebihan. Jadi kita panggil non-alkoholik lah. Bukan disebabkan oleh alkohol lah. Jadi hati berlemak ini mungkin disebabkan oleh pemakanan kita ataupun stress level kita ataupun apa-apa pencemaran yang kita menyebabkan radang pada badan. Jadi kena check detail kata kenapa kita punya enzim hati kita ini tinggi. Kemungkinan kena check detail bab hepatitis juga. Kesan ubat-ubatan ini selalunya terjadi juga. Ataupun bukan painkiller sahajalah. Kadang-kadang yang ini saya nak tekankan lagi. Saya selalu tanya kalau liver enzim dia tinggi, saya selalu tanya ayat macam ni. Ada mengambil jamu-jamu ke ubat-ubatan herba lain ke tak? Sebab selalunya itu yang terjadi. Mereka mengambil ubat-ubatan, jamu-jamu yang di mana boleh merosakkan fungsi dia punya hati juga. Ini kena detail juga. Ataupun kanser hati, masalah autoimun juga. Masalah autoimun ni kena further check jugalah. Okay, ini contohnya fungsi hati yang kita punya peserta. Anda boleh tengok bilirubin total. So ini range lah, range dekat sebelah ni kan. Ini range untuk anda tengok. Globuli ni adalah dengan albumin pun kadang-kadang memang kita akan, kalau boleh tengok keseluruhan lah globulin, albumin sebab ini protein. Komponen protein yang mana dia akan macam breakdown oleh kita punya fungsi hati. Jadi boleh tengok dia punya range pun okey, tak ada masalah. Cuma AG, okey yang ini je. Okey. Yang ini tak, kita hanya nak share berkenaan dengan alkaline phosphatase iaitu enzim di mana peserta ini buat program bulan 5. Yang ini ada Dr. Adibah lah. Yang ni ada tim Dr. Adibah. Di mana dikongsikan dekat sini enzim alkaline phosphatase ini masa tu 67. 67 ni tak adalah ikut range okey lagi. Cuma bila dia buat program ni, dia punya ni alkaline phosphatase tu makin okey. Jadi boleh tengoklah dia punya alkaline phosphatase ini. Yang lain tak ada masalah juga. Okay, jadi kalau untuk tadi kan, kalau kita tengok total protein ini, okay total protein ni tadi kan, total protein. Jadi kalau tengok dekat sini masih okey juga total protein dia. Okay, yang ni tak ada rasanya. Okay, kalau total protein, nanti anda tengoklah dekat blood test anda sendiri, tengok pada total protein. Kalau total protein ini rendah, maksudnya ada masalah tak cukup sumber protein ataupun ada masalah chronic liver disease lah juga. Ataupun banyak protein ini dimusnahkan sebabkan oleh penyakit buah pinggang. Sebab hati dengan buah pinggang dia memang berkait juga.
Okey, jadi ataupun penyakit lemah jantung disebabkan oleh kita punya bertambah kita punya volume ataupun plasma dalam darah tu juga. Okey, kalau untuk protein yang tinggi, maksudnya mungkin kita ada penyakit yang keradangan ataupun jangkitan di mana kita punya protein juga akan bertindak untuk menutup segala luka, sebab ia berkait dengan platelet juga kalau anda nak faham lah kan. Sebab protein ini dia menghasilkan salah satu komponen, dia panggil fibrin. Fibrin ini dia untuk menutup luka juga. Dia akan membantu platelet itu menutup luka. Jadi kalaulah kita punya total protein ini tak normal, tinggi sikit pada dia punya range ni, mungkinlah ada luka di mana-mana. Luka ini kita akan tengok keradangan lah selalunya luka ni. Itu maksudnya. Okay, ini yang saya bagi tahulah jaundice tadi lah. Maksudnya penyakit kuning lah, kita panggil penyakit kuning kan. Penyakit kuning. Jadi kita boleh tengoklah dekat sini pecahan kita punya red blood cell itu akan menjadi bilirubin namanya. Jadi dia akan, inilah indikator dia. Kalau dah mata kuning ni mesti kena check lah juga. Okay, ni albumin tadi pecahan protein. So 60% dihasilkan oleh hati kita dan 40% globulin juga, iaitu komponen dalam protein kita, dan juga dihasilkan oleh kita punya hati juga imun sistem. Jadi satu lagi kita akan tengok dia punya albumin dengan globulin punya ratio. Mestilah dia punya range value yang normal lah. Yang normal adalah lebih pada 1 yang kita nak. Ya, ini yang best juga berkenaan dengan kita punya hati kita. Macam contohnya kalau organ lain, kalau dah rosak kita tak boleh nak buat apa kan. Kalau buah pinggang, untunglah kalau satu rosak masih ada satu lagi kan. Tapi kalau buah pinggang, kalau dua-dua rosak, mungkinlah kalau ada orang cakap, okey tak apa, ada orang boleh derma satu lagi buah pinggang kan. Mungkin kalau ada penderma, kan. Tapi kalau hati tak perlu nak guna penderma apa-apa, sebab hati dia hanya salah satu organ dalam badan kita yang boleh regenerate. Maksud regenerate ni, maksudnya dia sikit pun dia akan regrow, back to normal, besarkan balik lah. Maksudnya membesar semula. Itu maksudnya regress. Maksudnya kalau macam ada cebisan dia boleh duplicate kan, besarkan lagi sel, jadi membentuk hati semula. Ini salah satu cakap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sendiri pun kagum kan, dengan hati ini dia boleh maksudnya duplicate balik sel tersebut untuk membentuk hati itu sendiri. Tapi syarat dia kena ada syarat juga. Tak adalah dia automatically juga. Syarat dia badan pun kena mantap lah. Badan pun kena ada pemakanan yang bagus kan. Kena elak-elakkan benda-benda yang boleh menghalang daripada hati kita ini duplicate ataupun regenerate balik. Sebab bila terlalu banyak kerosakan, dia juga tidak dapat berfungsi. Sebab bila dia nak membesar ataupun nak duplicate dia punya sel untuk membentuk dia punya hati semula, dia juga memerlukan makanan. Kalau makanan itu semua makanan yang tak baik, dia pun akan mati juga. Hati ini pun akan mati. Okay, jadi ini yang kita kena concern juga. Tapi saya rasa semua dah tahu bab ni, cuma tak tahu je langkah yang mana lagi yang kita nak kan. Okay, kini ni kita punya buah pinggang ini dan si buah pinggang ni selalu dikaitkan dengan penyakit kencing manis juga. Baik, buah pinggang ini selalunya kalau mereka ada chronic kidney disease, selalunya kita akan tengok juga pada EGFR lah. Kita tahu EGFR adalah kita punya glomerulus filtration, maksudnya kitaran buah pinggang kita nak tahu tahap mana kita punya keadaan fungsi buah pinggang. Jadi kalau mereka yang ada masalah, contohnya kan, mana dia punya, kita apalah, anda tengok range dekat dia, selalunya kalau bawah kepada 90 dia punya kitaran tu, dia dah bukan stage yang bagus lah, maksudnya stage dia dah mungkin dah ke arah stage 1 ke 2 ke kan. Bila dah dia punya EGFR tu 90 ke bawah, nanti anda boleh check dekat anda punya blood test,
Jadi kalau mereka yang stage 4, stage 5 ataupun stage 5 lah yang nak ke arah chronic kidney disease ni, kita boleh tengok dia punya bukan setakat buah pinggang je rosak, sebab bila buah pinggang ini dia berkait dengan kita punya salur darah yang paling kecil yang mana namanya glomerulus tu lah yang saya bagi tahu tadi. Jadi bila glomerulus ini, okey dekat sini kan, kat sini. Sekejap Okay, dekat kita punya kidney ni kan banyak sangat salur darah kan. Salur darah sangat banyak dekat sini. Jadi kita punya glomerulus ini, inilah dia dipanggil banyak-banyak glomerulus ni dipanggil, dan fungsi semua dipanggil nephron lah. Dan dalam ini ada glomerulus ni dia ada banyak salur darah yang banyak dekat sini. Jadi kalau rosak kan, jadi dia akan menunjukkan indikator kepada kita punya skin, kulit kita. Sebab itulah kajian ini mengatakan selalunya mereka yang CKD ini dia punya kulit dia akan kering semua kan, senang nak berdarah. Boleh tengok ada gambar dekat sini, senang sangat. Okay. Memang kadang-kadang ada orang sampai anda boleh tengok juga muka dia sembab tau. Sebab saya selalu juga macam terserempak lah dengan mereka-mereka yang buat jiran yang buat hemodialisis, sebab ada jiran yang dah buat hemodialisis. So kalau saya bersembang dengan dia, saya akan nampak lah dia punya muka sembab semua dan dia macam gelap sikit semua kan. Jadi kalau mereka yang stage 5, selalunya lah stage 5 itu kita tak, orang cakap tak boleh nak reverse sangat lah juga stage 5 sebenarnya. Tapi kalau mungkin stage 4, 3, 2, 1 itu boleh dibantu lagi. Kalau dah tak stage 5, kita akan tengok pada keadaan dia jugalah. Kalau stage 4, 3, 2, 1, kalau dia nak buat betul-betul, nak jaga pantang ke apa, nak lakukan pemakanan yang bagus dengan baik, memang boleh di-reverse balik. Dan itu tak mustahil juga. Tapi kalau dah tahap teruk, itu tak boleh nak buat apa juga. Okay, jadi fakta buah pinggang kan, buah pinggang kita berat dia tidak kurang daripada 1% daripada berat badan kita. Jadi boleh anda kira lah 1% daripada berat badan anda, berapa berat buah pinggang anda. Dan dia menerima 20% daripada darah yang dipump oleh jantung anda, sebab dia punya salur darah banyak sangat dekat kita punya buah pinggang. Dan dia menapis 180 liter cecair sehari untuk menghasilkan 2 liter air kencing. Sebab itulah dekat kita punya buah pinggang ini dia ada juga untuk menapis electrolyte namanya dekat situ kalau anda perasan. Okay, dan juga dia juga menyingkirkan bahan buangan melalui air kencing. Inilah fungsi buah pinggang yang kita nak. Dan juga menghasilkan hormon. Erythropoietin ni adalah hormon yang diperlukan untuk menghasilkan sel darah merah juga. Jadi banyak sangat fungsi buah pinggang dekat sini. Jadi bayangkan kalau kita tak dapat nak selamatkan buah pinggang ni, memang akan menjejaskanlah teruk kita punya kesihatan. Okey, baik, ini selalunya ini orang cakap tak adalah tunjuk benda yang kotor juga kan, tapi tak apa sebab kita nak belajar je. Jadi kita kena kadang-kadang bukan setakat kita nak buat blood test, kadang-kadang simptom ataupun apa yang kita tanda-tanda yang kita alami sendiri kita boleh check juga. Contohnya lah, maksudnya kencing berbuih ni kan. Kencing berbuih ni ramai yang kadang-kadang dia tak check pun, adakah kadang-kadang najis ke kencing ke dia tak check. Tak apa, kadang-kadang je kita check sebab kadang kita kena tahu keadaan diri kita. Jadi kalau kencing kita ni, kalau macam ambil masa lama, kena tengoklah juga ada masa lama. Sebab tu lah kalau kita buat blood test, dia akan sekali ambil dengan urin. Jadi urin ini penting lah sebab dia nak tahu kita punya ada tak protein dalam ni, ada darah ke tak dalam ni kan. Kalau ada protein sikit dalam kita punya kencing ni, maksudnya kita punya buah pinggang pun dah tak optimum dah. Kalau ada darah tu maksudnya kena tengoklah, kena tanya adakah dia ada datang bulan ke hari ni kan. Kalau ada datang bulan tu tak ada masalah lah. Cuma kalau lah ada darah ke, ada kadang-kadang ada dia check macam leukosit itu tinggi ataupun sel darah putih itu tinggi. Jadi itu menandakan ada jangkitan ataupun ada luka juga. Ada jangkitan pada kita punya saluran kencing. Selalunya ini saya nampak kalau wanita lah, kalau blood test yang saya buat adalah peserta yang berumur 40 ke atas, senang untuk dapat jangkitan. Okay, jadi ini saja sebab dah 10.15. Jadi saya akan go through ni lah kalau anda nak buat lah untuk air kencing kan 15 minit. So kena tengoklah pada dia punya duration masa.
tengok berbuih ke tak lepas tu. Okay. Okay, jadi banyak lagi kita akan kupas nanti. Okay, ini kalau ada masalah dengan kidney stone atau batu dalam kita punya buah pinggang kan, batu karang kan dipanggil. Inilah yang terjadi. Okay, ini pun nak buang yang ni bukan sakit sangat-sangat kan. Sakit sangat-sangat walaupun secok ni. Jadi kenalah jaga. Okay, jadi tak ada apa. Itu je untuk buah pinggang. Okay, jadi ini kita punya orang cakap macam mana program kita juga, saya aja go through lah juga. Maksudnya apa yang kita, ini saya nak share beberapa testimoni. Ni yang kita buat asalnya pre and post. Ini start daripada bulan 7, bulan 2. Ni kan dia ambil darah kan. Okay, ini bulan 12, ni bulan 2. Jadi boleh nampaklah penurunan dekat kami punya peserta. Masa bulan 12, 2020, dia punya total kolesterol 9.7. Dan lepas tu dia ambil darah pula bulan 2, 6.5. Ini yang kita nak pre and post. Ini boleh simpan lah. Nanti ambil lagi, dia check lagi, buat lagi. Compare lagi. Okay. Ini kerjaan kami. Ini juga pre and post juga kita akan buat. Jadi masa mula-mula sebelum program 5.4 total kolesterol, jadi dah menurun 48. LDL pun dah makin berkurang, NHDL pun makin bagus, dah improve. Okay. Dan ini juga. Okay, yang ini lagi lah agak teruk juga 12.5. Tapi alhamdulillah dengan program juga. Tapi yang ini dia ambil ubat juga, sebab siapa yang masih on ubat ke apa, ubat kolesterol ke, ubat untuk kecil manis ke, teruskan je macam biasa, sebab nanti boleh bila dah buat program anda boleh discuss dengan doktor anda nantilah bila anda dah buat blood test macam ini. So boleh slowly discuss dengan doktor yang merawat anda juga untuk cakap tapering the dose lah, maksudnya boleh kurangkan sedikit demi sedikit. Ini yang kita nak, bukan setakat nak reverse blood test kita nak, tapi kita nak kita punya ubat ini dapat dikurangkan. Okay, itu sajalah daripada saya. Jadi saya serahkan pada Coach Wani. Jadi untuk mereka yang testimoni ke apa ni, tak apa, yang e-book ke apa yang kita ada dalam program, semuanya boleh refer pada coach yang bawa anda dalam kita punya perkongsian malam ini. So anda boleh tanya detail mereka tentang apa yang kita akan bantu mereka nanti. Okey, itu saja. Jadi saya akan pada Coach Wani. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Umi. Okey, saya rasa kita akan stop sebelum pukul 10.30. Jadi sekarang ada persoalan? Sebelum kita tanya dulu, ada persoalan? Okey, boleh berfikir kalau ada apa persoalan. Dan sebelum kita menjawab soalan-soalan yang mungkin akan ditanya oleh peserta kita malam ni, saya nak minta Coach Umi, Cik Umi Atikah untuk menjawab beberapa soalan yang belum dijawab di bahagian chat. Yang pertama, maksud keradangan. Boleh tak terang secara ringkas apa itu keradangan? Sebab ada yang bertanya di bahagian chat ini. Okey, keradangan ini kalau kita nak fahamlah secara ringkas adalah luka lah. Luka yang ada pada badan kita. Sebab keradangan itu sebenarnya dah diukur dengan ESR. Sebab itulah ESR ini menentukan keradangan, tetapi kita tak tahu luka itu di mana. Sama ada di buah pinggang, di salur darah ke, di jantung ke, di hati ke, tak tahu sebenarnya. Tapi keradangan ini disebabkan oleh salah satunya adalah dipanggil ROS lah, Reactive Oxygen maksudnya radikal bebas. Okey, radikal bebas. Maksudnya makanan-makanan yang rosak boleh mencetuskan luka pada badan kita juga. Chronic stress kita boleh mencetuskan luka dalam badan kita juga. Dan juga kalau pencemaran dekat luar pun boleh mencetuskan keradangan dekat kita punya badan. Jadi indikator badan kita ini, keradangan ini luka lah, luka. Luka tak tahu di mana, sama tisu, organ atau di mana-mana, yang mana kalau makin banyak keradangan, badan kita tidak dapat merawat lagi kalau tanpa ada pemakanan yang mantap untuk dia bina balik sistem kepada yang normal. Okey, jadi itu saya rasa itulah kot yang senang. Yang senang nak faham luka dalam badan tapi tak tahu di mana lagi. Okey.
Okey, seterusnya kalau dah buat dialisis boleh reverse ke? Dialisis ini, maaflah sebenarnya dialisis ini saya susah nak bagi tahu, tapi selalunya tak boleh lah. Bila dah buat dialisis, selalunya tak boleh nak reverse dah. Hanya boleh dikawal. Maksudnya dikawal ni sebab bila mereka dah buat dialisis, selalunya lah yang dialami oleh mereka yang dialisis, dia akan letih. Habis dialisis, mereka akan letih, so tak boleh nak buat apa-apa kerja dah. Jadi kita punya target untuk mereka yang dialisis ini adalah lepas dia dah buat dialisis, dia masih mampu untuk membuat sesuatu kerja dengan dia makan dengan betul lepas dialisis. Itu target kita untuk dialisis lah. Tak ada nak reverse balik. Cuma kita nak bagi dia tenaga lepas dia buat dialisis. Okay. Okey, seterusnya kalau macam orang yang dah ada batu karang, boleh reverse lagi ke atau hilangkan batu karang tu melalui pemakanan? Okey, betul. Ini. Okay, terima kasih Puan Abalin ni. Cik Abalin. Betul, untuk mereka yang ada batu karang, boleh. Sebenarnya boleh untuk reverse melalui pemakanan. Sebab batu karang ini, kalau kita, tapi kena tengok jugalah saiz dia besar mana. Tengok pada saiz. Kalau lah terlalu besar, pergi scan, tengok besar sangat, kadang-kadang tak dapatlah nak juga melalui pemakanan. Tapi kalau kecil, kalau kita still amalkan dengan baik, memang dapat dikeluarkan melalui air kencing kita lah. Yang saya tunjuk tadi, yang batu kecil tu. Kalau besar sangat, selalunya tak kena laser ke apa. Tengok pada saiz juga. Tapi masa nak buat laser ke apa, nak jaga pemakanan masa tu pun tak ada masalah juga. Okay. Okey, seterusnya. Kita kena cepat-cepat. Okey, ada pesakit dah pasang tapak tapi doktor tak benarkan lagi dialisis dilalukan. Soalan saya, pesakit boleh ambil suplemen? Soalannya boleh tak ambil suplemen? Macam tu. Okey, jadi yang ini Puan Halizah kan. Jadi kalau ini kena tengok dululah, kalau dia pasang tapak, kena tengok dulu keadaan dia, bukan setakat tengok pada dia punya blood test, kena tengok pada keseluruhan. Kalau untuk ambil suplemen tu, kena tengok suplemen apa yang dia nak, dan kalau nak suplemen itu, pastikan makan dia pun kena dengar betul dululah. Nak ambil suplemen apa-apa ni, kena tengok dulu makanan dia. Itu je. Tapi tak apa, Puan Halizah ni boleh berhubung dengan coach yang bawa dia kat sini, nanti boleh kita bincang nanti juga untuk lebih lanjut. Okey, jadi ada tak soalan boleh on mic dan terus bertanya. Okey, lebih cepat. Okey, saya nak tambah sikit. Untuk yang dialisis, saya ada seorang peserta, dia dialisis dan dia buat program hormon diet. Apa feedback yang dia boleh bagi? Dia memang tak boleh reverse, tetapi kesan dia, kulit dia tak kering sangat dan kaki dia dah kurang krem. Okey, itu feedback yang buat dialisis lah. Betul. Dan saya rasa Coach Wani pun ada mak dulu kan? Coach Wani rasa boleh share kan yang mak dialisis tu? Ya, betul. Boleh tak? Boleh. Okey, untuk mak saya, waktu dia masalah buah pinggang dia memang masuk hospital dan waktu dalam rawatan di hospital memang beberapa kali buat dialisis. Dan lepas tu keluar hospital memang tak buat dialisis sampai sekarang. Mak saya hanya ikut rawatan doktor lah kan, diberi ubat. Saya ingat saya waktu teruk tu memang ubat tu satu plastik dan bermacam-macam jenis ubat, besar kecil semua ada. Kita tengok pun memang nak menelan pun susah kan sebab ada saiz yang sangat besar. Okay, jadi mak saya apa yang dia buat, dia follow apa yang doktor minta dan dia jaga pemakanan, betul-betul jaga pantang. Dia memang tak cik-cik macam orang lain lah kan. Dia memang sangat takut lah. And then saya ingat saya waktu tu 2005 mak saya sakit buah pinggang. And then sekarang mak saya masih ada, sihat dan bacaan EGFR dia dah lebih daripada 100. Kalau kita tengok bacaan EGFR ni dia perlu atas 100 baru menandakan kita punya badan ni ataupun kita punya kefungsian buah pinggang kita tu stabil. Jadi mak saya sekarang baru buat ujian saringan darah bulan Januari dan bacaan dia atas 100 lah untuk EGFR. Itu mak saya lah. Jadi memang dia jaga pantang. Mak saya tak masuk apa-apa program. Mak saya jaga pantang sendiri sebab dia sangat takut. Tapi lepas kita tengok bacaan dia EGFR 100 ke atas, saya cakap mak jom buat HD terus. Sekarang mak saya buat HD lah dan semakin baik. Alhamdulillah. Okey. Okey, ada soalan? Apa ni? Kalau telinga berdesing. Ada soalan tak?
Okay, Puan Junaidah ni, kalau telinga berlesing ada kaitan dengan penyakit apa? Okey, telinga berlesing ni, yang ni saya ada, ini perbincangan hari tu lah saya dekat dalam kita punya ni, yang mungkinlah ada jangkitan pada telinga tapi kita tak pastilah, tak pasti apa. Jadi kalau nak buat, better Puan Junaidah pergi check dululah dengan doktor. Sebab tak tahu apa ni, better pergi check dulu, tanya, pergi refer mana-mana doktor, tanya dulu. Sebab kalau nak tahu penyakit dekat sini, kita tak tahu apa Puan Junaidah. Jadi kena dulu pergi buat test dulu. Nanti dia bagi tahu yang detail, barulah kita buat pemakanan apa yang perlu untuk, contohnya kalau ada jangkitan pada telinga ke, itulah baru kita buat plan pemakanan yang bagus juga. Nanti Puan Junaidah boleh check dulu tahu. Okay. Okey, Umi, Puan Halizah bertanya, pesakit yang kena minum 500 ml sehari macam mana? Maksudnya macam mana tu? Boleh Puan Halizah on mic dan terus bercakap lah, saya rasa lebih jelas soalan. Air ke ni? Okey, kalau Puan Halizah, air saya rasa ni. Okey. Dengar ke? Okey, Puan Halizah. Puan Halizah on mic. Okay, tak apa. Kalau untuk Puan Halizah tanya, saya rasa air lah untuk 500 ml untuk air, memang air ml punya air. Jadi kalau untuk 500 ml ni, untuk pesakit buah pinggang, kena tengoklah juga. Memang kena ikutlah sebab doktor akan bagi tahu. Kalau mereka yang ada dah buat dialisis, doktor akan bagi tahulah berapa air yang dia kena minum. Jadi kena ikut apa yang doktor sarankan. Jadi tak ada masalah. Nak makan lain tu tak ada, nak makan yang lain okey, just ikut je lah apa yang doktor bagi, 500 ml air. Itu je saya faham dengan soalan ni lah mungkin. Okey, jadi tak apa, ini macam mana? Macam mana nak tingkatkan GFR? Okay, GFR ni, yang ini tak apa. Yang ni kita akan bincang lagi mungkin dengan next lagi session. Tapi kalau lah Puan kalau Encik Gani nak tahu lebih detail lagi, tak apa, boleh hubungi atau hubungi coach yang menjemput Encik, nanti boleh bincang detail, dia akan terangkan dengan detail sebab kita hanya go through tadi. Jadi apa-apa yang nak tahu berkaitan dengan program dengan detail ke apa, boleh berhubung dengan yang mereka yang memberi link kepada Encik Gani lah nanti. Okey, saya rasa kita jawab soalan yang terakhir boleh kot? Cik Umi? Okey, badan kurus tapi ada masalah kaki lutut. Tu kenapa tu? Masalah sakit lutut. Sakit lutut. Badan kurus tapi ada masalah sakit lutut. Apa tu? Okey, masalah sakit lutut ni banyaklah. Kalau tengoklah pada keadaan, kalaulah kita jenis yang bersukan, jadi jatuh ke banyak kali, mungkin ada kecederaan dekat dalaman ke apa ke kan. Ataupun ada stres ke apa, radang lah juga, radang pada lutut nama dia, arthritis. Kemungkinan. Dan sakit lutut kan kena tengok juga penjagaan pemakanan kita macam mana. Kalau kita, sebab sakit lutut ni janganlah dikaitkan dengan berat badan sahaja, tapi kena tengok makanan apa yang boleh meningkatkan kerosakan pada lutut kita juga, yang macam benda bergoreng ke apa semua. Jadi kalau nak ni kena stop inflammation yang macam kita bagi tahu, so kita akan bagi anti-inflammatory punya diet lah juga. Jadi boleh check lah kalau ni sama ada kita punya, orang cakap sakit lutut ni sama ada kita punya radang pada lutut, ada kerosakan pada lutut ke, ada sendi-sendi kita yang luka sebelum ini, ataupun ada maksudnya cecair pada lutut ataupun berkurang. Ini pun kena check detail juga. Okey, sekarang dah tepat pukul 10.30. Saya rasa kita akan tamat di sini, tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang stay sampai tamat program. Kalau kita tengok sekarang 99 orang masih berada dengan kita. Terima kasih semua, terima kasih. Okey, sebelum tu kita tutup majlis kita, kelas kita pada malam ini dengan Tazkirah Kafarah dan Surah Wal-As. Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Okay, saya harap semua berpuas hati dan mendapat sesuatu. At least kita dapat perkara basic lah berkenaan dengan rahsia
darah kita. Jadi sebenarnya topik ni sangat panjang. Mungkin kita akan cuba arrange kelas yang seterusnya. Okey, sebelum tu boleh tak kita tahu daripada 1 hingga 5 markah malam ni tuan-tuan dan puan-puan dapat berapa? 1 hingga 5 boleh tak bagi kepada kita? Kita nak tengok tahap mana kefahaman ataupun knowledge yang puan-puan dapat malam ini. 1 hingga 5 boleh letaklah berapa? 1 ke 4 ke? Kalau 5 tu maksudnya sangat faham, sangat bermanfaat. Kalau 1 tu kami akan cuba perbaiki lagi pada kelas-kelas yang lain. Okey, 1 hingga 5. 1 hingga 5. Okey, terima kasih. Okey, kalau 1 pun tak apa, cakap je. Kita cuba cari titik kelemahan dekat mana, kita akan cuba perbaiki pada kelas-kelas yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Jadi, selamat bekerja, selamat memantau anak-anak PDPR. Kita jumpa lagi di lain masa, di kelas-kelas lain. Kita akan war-warkan jika ada lagi kelas-kelas daripada tim HD. Salam sayang kepada semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga kepada speaker kita malam ni kerana sudi berkongsi ilmu sama kami. Terima kasih. Sama-sama tuan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Recording stopped. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam semua. Kalau ada yang nak rakaman boleh minta daripada coach-coach ataupun individu yang menjemput anda ke dalam program. Okey, kita akan berikan, tak ada masalah. Terima kasih. Sama-sama, selamat malam.